Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi amin bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam siri kuliah Maghrib pada hari ini. Kita masuk kepada 30 Muharram ataupun sudah pun sampai kepada ambang 1 Safar 1436 Hijrah. Alhamdulillah. Dah masuk bulan yang kedua dalam bulan Islam. Kita dah masuk di ambang 1 Safar. Lepas Muharram, Safaran. Jadi apa namanya, kita sambung kitab Dosa-Dosa Besar, muka surat yang ke-79. Lebat kawat hujan tuan-tuan ni. Insya-Allah. Saya daripada rumah tadi okey je, tapi masuk kawasan Ampang ni berdebu-debu hujan. Ingat nak patah balik tadi je. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat yang bantu memayungi saya untuk masuk ke sini. Kalau tidak tu parah juga tu. Alhamdulillah ada pemuda-pemuda yang baik-baik. Okey. Muka surat yang ke-79, fasal yang ke-8, derhaka kepada kedua ibu bapa. Saya ada terima request untuk lepas isyak nanti dalam jangka masa tertentu untuk ditasmik bacaan Fatihah. Tuan-tuan tahu istilah tasmik? Maknanya tuan-tuan memperdengarkan bacaan Fatihah kepada saya. Kemudian insya-Allah kita cuba saling bantu-membantu, tolong-menolong, tegur-menegur antara satu sama lain. Saya melihat usaha ini usaha yang sangat bagus, tuan-tuan. Usaha yang sangat bagus. Sebenarnya ada, saya tak tahulah saya cerita ataupun tidak pada tuan-tuan. Masjid Ar-Ridwaniyah, tuan-tuan. Ar-Ridwan. Kat dengan Imam sebelah Imam tu. Saya tak tahu sekarang dibuat ataupun tidak lagi. Tapi dia pernah buat pada hari Jumaat, sebelum dan sesudah Jumaat. Kalau sebelum Jumaat tu lebih kurang start dalam pukul 12 suku ataupun 12.30, akan ada satu ataupun dua orang ustaz yang akan duduk di bilik imam di pejabat masjid. Kemudian ada beberapa orang yang akan masuk untuk tasmik bacaan Fatihah, dan juga kalau dengan special request lagi tahiyatul akhir. Kedua-duanya ini menjadi rukun qauli di dalam salat. Dan kalau permintaannya ramai, sambung pula lepas ba'diyah Jumaat. Mana lepas sembahyang tu, katalah habis sembahyang pukul 2, sambung sampai pukul 2.30, pukul 2.45 lagi. Berderu-deru manusianya, tuan-tuan. Dia ada bilik menunggu, kemudian ada satu meja untuk ustaz yang mendengar. Kemudian orang tu duduk di tepi atau di tepi lah biasa ataupun di depan. Bacalah suratul Fatihah sekejap saja, dia tak makan masa lama. Bukan suruh baca sebiji Quran. Baca suratul Fatihah sekali, kemudian kalau nak sambung at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, yang menjadi rukun qauli kedua-duanya itu dalam salat. Memang berbagai-bagai bentuk bacaan yang kita jumpa, tetapi setidak-tidaknya kita berjaya untuk memberi kesedaran, pemahaman pada ketika itu tentang mungkin perkara-perkara yang boleh diperbaharui dan diperbaiki dalam memantapkan lagi kualiti dan mutu bacaan. Tak apa, tuan-tuan. Tuan-tuan memperdengarkan bacaan Fatihah tuan-tuan pada 5-60 orang guru, tak apa. Pasti tuan-tuan akan mempunyai 50-60 mutu dan gaya bacaan mengikut pemahaman guru dan pembelajaran masing-masing. Cuma lebih afdal tuan-tuan cari guru yang memang dalam bidang qiraat, memang dalam bidang
yang tahu berkenaan dengan Al-Quran. Saya suka memberi sedikit pencerahan pada tuan-tuan. Dengar baik-baik ni tuan-tuan perempuan. Hafiz tidak semestinya qari. Faham tak? Hafiz tidak semestinya qari. Tapi yang tak hafiz tu confirm kari lah. Kari daripada sudut tak hafiznya tu. Saya biasa jumpa ada pelajar hafiz daripada satu pusat tahfiz di Malaysia ni lah. Dia jadi imam. Dia memang hafiz 30 juzuk Quran daripada institusi tahfiz ni, dan ada diplomanya pula. Saya dengar dia jadi imam. Okey, tak apalah. Kita beri kategori bacaan sederhana. Kalau sederhana tu markah sekolah berapa cikgu? A, B, C. B. Saya dulu kalau B tu baik, A cemerlang, C baik, C sederhana dululah. Sekarang dah tukar ke ataupun? Saya reka. Cikgu pasti reka. Kita kira kategori C lah, sederhana perempuan. Okey. Tiba-tiba satu imam lain naik. Imam tu imam biasa je, Baya Haji Sulaiman Al-Hafiz. Lepas ni baca Saya dengar baca-baca sedap bacanya. Sedap tu bukan kerana lagunya, tajwidnya perfect di telinga saya lah. Perfect pada kadar manusia lah tuan-tuan. Nak perfect yang 100% tu tidak. Saya sendiri pun tidak perfect 100%. Tapi makna kita tahu orang ni mengaji, dia belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid dengan ilmu menghafaz Quran berbeza. Menghafaz Al-Quran itu memori. Tajwid membaca mengikut warattilil Qur'ana tartila. Allah kata baca Quran dengan tartil. Ulama-ulama qurra kata tartil itu tajwid. Mana satu sifatnya, mana satu makhrajnya, mana satu tarqiqnya, mana satu tafkhimnya, mana satu qalqalahnya. Itu semua perkara-perkara yang perlu diberi penelitian. Okey. Jadi tuan-tuan tolong cari ustaz yang tuan-tuan nak tasmid bacaan Fatihah tuan-tuan, ustaz yang memang qari. Kalau tak qari pun semi qari. Tuan-tuan jangan pelik tuan-tuan. Saya biasa dengar ustaz baca Fatihah kurang tepat dan baik bacaannya. Ini bukan kira lagu ni. Lagu nombor 2, nombor 3, tajwidnya. Tajwid itu kurang tepat. Kadang-kadang yang biasa je, siratal ladzina siratal ladzi, mana salah? Siratal ladzi, mana salah? Sin, si dengan sin berbeza tak? Dia mesti bunyi siratal ladzi dengan siratal ladzi, satu hal lah. Tu yang tak masuk dengan zi. Ada beza tak bunyi? Siratal ladzi dengan siratal ladzina kadang-kadang benda tu diringankan. Siratal wal hadi mesti sod hurufnya. Tapi bukan saya suruh bunyi sirah sebelum macam itu. Saya nak beri contoh gelembungnya tu. Kan dia buat macam bunyi ular lah pula. Sirah. Jadi itu perkara-perkara yang perlu diberi teliti. Sebab kadang-kadang kalau ustaz tu kerana ilmunya. Ustaz tu dia mahir. Ustaz dia mengajar kita hikam di sini ustaz. Itu kerana kepakaran beliau dalam ilmu tasawuf, warah beliau dalam ilmu tasawuf, maka beliau mengajar kitab hikam. Tapi dalam bab tajwid mungkin lain pula disiplinnya. Saya tak nafikan ada orang baca elok Bismillahirrahmanirrahim, sedap bunyi. Boleh buat menantu kalau tak kahwin lagi. Contoh.
Tapi bila tanya rukun qauli berapa Syekh dalam semayang? Rukun qauli, suami, isteri, saksi, wali, akad. Lain bagi rukun. Rukun nikah dia beri. Nah, tapi dia tartil bukan main. Maknanya dia tahu bab tajwid, tapi bab fiqh dia tak mengaji. Nah, waktu ada orang kau tak tengok, dia belajar tajwid, kemudian belajar pula tarannum. Lagi marvelous orang putih panggil, lagi cemerlang. Makna tajwid tu dah cukup membina lagu yang baik. Tuan-tuan tak belajar lagu, kadang-kadang tak tanya, Ustaz, macam mana saya dengar lagu Ustaz Mawak tu sedap lah. Tak ada makna sedap. Tajwid dia, tajwid tak, di samping suara saya memang sedap tu satu hal lah. Haji Sulaiman, tak pula rasa Haji ada makan ni dulu jadi ke main ubi kayu cecah dengan sama tumis hujan ni sama Jepun. Ya, usaha yang baik lah, dan ini nak beri tuan-tuan faham. Dan talaqi tasmi' yang terbaik, tuan-tuan datang dengan guru. Jangan malu. Tuan-tuan malu untuk membaca, masalah tidak akan pernah selesai. Jangan malu. Nah, tidak ada guru yang ketawa terbahak-bahak dengan anak murid baca. Huduhnya bacaan kamu ni. Muka lawa, baca huduh. Tak ada, tuan-tuan. Kalau ada, tuan-tuan benam ustaz tu dalam kolak. Kita akan bantu. Tolong. Jangan malu. Ustaz, lidah saya ni keras. Mari saya tolong guru. Tak ada istilah lidah keras. Saya tak percaya. Tuan-tuan jelil lidah tuan-tuan. Lembut ke keras? Lembut ke keras? Lembut. Apa maksud lidah keras? Saya tak percaya dengan istilah lidah keras. Bukan lidah keras, lama tak membaca. Sama tak konsep dengan saya bagi? Biasa benda ni berlaku pada orang perempuan. Orang perempuan yang berumur sikit. Ada? Muda-muda belaka saya. Ada tak perempuan yang di belakang, umur pertengahan 40, mungkin masuk 50, mungkin nak masuk 60, ada lesen yang sah di renew 2-3 tahun sekali, setahun sekali, tapi lama tak memandu. Ada? Ada tak? Jenis-jenis yang macam tu. Mak mertua saya umur dah nak masuk 68, lesen tiap-tiap tahun hidup, setahun sekali, setahun sekali, setahun sekali, setahun sekali, setahun sekali, mengayakan JPJ RM30 setahun. Tapi saya tanya, mak, steering belah kanan ke belah kiri? Dia lupa. Nasib baik dia tak tanya saya. Kereta ada steering, saya tak tanya. Lupa dah japa lama dah mak tak bawa kereta. Dah giam ayat. Tak tahu saya tanya, tak ingat. Kalau saya letak mak dalam kereta, boleh bawa? Tak boleh bawa. Lesen? Tiap-tiap tahun. Makna ada lesen tak semesti boleh memandu dengan baik. Faham? Begitu juga tuan-tuan, buat masalahnya bukan masalah lidah tu keras. Tuan-tuan pernah boleh membaca satu ketika dulu, tapi kerana tidak lazim dan rutin membaca Al-Quran, dan tidak pula talaqi musyafahah dengan guru yang betul, menyebabkan akibat sibuk kerja yang mungkin dibuat-buat dan sifat menyibuk yang memang ada pada kita, akhir tak baca Quran dalam tempoh jangka masa yang lama, lupa sifat huruf, lupa ciri-ciri panjang dan pendek, lupa makhraj huruf, silat-silat huruf pun bertukar antara ain dan ghain, antara fa dan qaf, antara ba, ta dan tha, antara jim, ha dan kha, antara sad dan bod, antara ta dan za. Selalu orang yang confuse. Zo, bo, main tibai. So,
Ada nak mengulang balik. Kadang-kadang orang dululah, tidaklah dulu saya 5-6 tahun sebelum saya berdakwah. Sekarang tak ada masa lah. Kita buka kelas Iqra. Kadang-kadang ada setengah-setengah, kadang-kadang dia buat pusat bacaan Al-Quran lah, pusat apa segala Quran. Jadi kena bayar bulan-bulan siapa nak belajar. Dia short load dan sebagainya. Jadi saya dibayar gaji lah. Ustaz tolong mari jadi tenaga pengajar, saya bayar gaji ustaz RM500 bulan dulu-dulu. Nah, jadi kadang-kadang biasa orang dia datang, Ustaz, saya ni dulu boleh baca, sekarang nak belajar balik. Saya tahu dah kalau orang cakap begitu, memang Iqra 1 balik dah turun. Tapi saya tak sampai hati nak turun Iqra 1. Apa saya buat? Saya turun slow-slow. Saya buka Quran dulu. Haji boleh baca Quran? Haji tu mana bukan Haji Sulaiman lah, Haji lain lah, Haji Salmon. Saya buka Quran. Saya tanya, Haji boleh baca Quran? Dulu habis Ustaz 2-3 kali. Okey, baca Quran. Haji bukalah mana-mana pun. Saya dengar. Saya buka. Okey, Haji ada huruf yang Haji dah confuse, panjang pendek out terus. Haji sungguh-sungguh nak belajar. Ya Ustaz, sungguh-sungguh. Saya pun sungguh-sungguh nak belajar Tuan Haji. Kalau saya turun ke sikit level Tuan Haji kecil hati lah. Kita baca bawah balik. Bawah tu dia Ustaz Muqaddam. Kau sukalah Tuan Haji nak panggil apa pun, Muqaddam ke, lepak pisang ke, selemak ke, Iqra ke. Nah, kau sukalah Tuan Haji nak baca apa, tapi turun ke sikit level. Sebab Tuan Haji nak kena baca balik ni, panjang pendek nak kena betul balik. Lama dah Ustaz tempoh. Lama tu bergantung pada kesungguhan dan istiqamah Tuan Haji lah. Kalau Tuan Haji minat, saya pun minat nak ajar Tuan Haji. Boleh. Turun pun turun lah. Saya bagi dia buku Iqra, buku Muqaddam. Nah, saya bagi contoh buku Iqra dulu. Iqra kan ada 6 buku. Nah, saya tak suruh dia baca Iqra 1, saya baca Iqra 6 dulu. Out juga sebab Iqra 6 dah memang mirip macam Quran. Saya turun lagi Iqra 4 pun tak boleh juga, panjang pendek. Bab Iqra 3, akhir Iqra 1. Ni saya nak baca Ustaz. Saya tak kata Tuan Haji nak kena baca ni. Saya test dulu. Saya tunjuk, ni huruf apa. Kalau tak salah ingat saya lah Ustaz. Kalau tak salah ingat dah lah, bohong lah. Tak jim kha, aku boleh jawab. Main teka dua gitu, tak jim kha, memanglah hak betul-betul jim ke kha. Dia diam. Kita baca sini je lah Ustaz, kita baca ni lah. Maknanya dia surrender lah. Maknanya dia tahu sendiri. Bukan kita nak turunkan dia baca satu. Step. Dia tahu memang tak lagi lah. Nah, baca balik. Bata. Hurufnya alif, bunyi ba, bunyi kalau pada atas ba. Ta bunyi pada atas ba. Tapi kalau alif, bunyi pada atas a, huruf tunggal alif. Belajar balik sampai tahap gitu. Nah, tapi nak kena ikhlas. Tuan-tuan, kita kena ikhlas. Mengaku memang kita tak boleh nak baca tinggi sekarang, akibat lama kita tinggal. Sama macam orang tak kerti bawa kereta. Makna tuan-tuan nak kena mula dengan syllabus modul yang mula-mula balik. Perkenalkan pada dia, ini steering, ini kunci, gear. Kenalkan balik. Hak belah sini buka lampu. Betul tak tuan-tuan? Sebab tadi renew lesen, tapi dah 30-40 tahun tak bawa, tak pegang. Dia mesti kekoknya. Jangan terus-terus dibawa highway. Dia akan langgar trailer, langgar divider, rempuh rumah tol. Sebab dia tak tahu. Ajar balik. Enjin, RPM, kalau main auto D ni makna D, jalan, drive. Minyak kena ajar balik. Nah, full ni, F ni full, E tu empty ataupun kosong. Jangan kata E tu enough, cukup. Kalau cukup boleh kata tolong lepas tu. Kena ajar balik satu-satu. Ni air basuh cermin, ni air untuk ni, cerita belakang air bateri jangan bubuh tempat air basuh cermin. Kena ajar balik daripada hak awal. Perkenalkan ini minyak pedal, kena gitu sekali saja. Macam Quran, lama tak pegang, lama tak tengok, lama tak baca. Itulah tuan-tuan akan kata lidah keras ataupun keras lidah. Pepatah saja. Bukan salah lidah kita ni yang dah semakin tua makin keras, bukan. Tapi salah kita yang tidak membaca Quran, tidak
tadarus Al-Quran sepanjang tahun, sepanjang perjalanan hidup. Jadi jangan malu. Tuan-tuan malu, masalah tuan-tuan tidak akan pernah selesai. Sedangkan itu persoalan hukum yang wajib, rukun tuan-tuan dalam sembahyang. Tuan-tuan jangan kira gini, saya bukan imam ustaz. Ada orang dia beralasan begitu. Alasan yang kurang bijak dan kurang cerdik. Saya bukan imam ustaz. Persoalan makmum kena ada baca Fatihah. Kena baca Fatihah. Kena tuan-tuan. Siapa kata makmum tak payah baca Fatihah? Siapa kata makmum boleh baca Fatihah cincai bancai? Siapa kata? Makmum tetap kena baca Fatihah dengan betul seperti mana imam baca. Cuma tak kuat saja. Ini banyak orang salah faham. Banyak orang kata saya bukan imam. Lebih kurang pun tak apa. Siapa kata? Tu awak kata, bukan syarak kata. Syarak memerlukan hukum yang sama. Cuma bila dia jadi imam, dia diikuti. Dia jadi makmum, dia mengikuti. Bacaan tetap sama. Zuhur imam 4 rakaat, betul? Setiap rakaat ada Fatihah, betul? Zuhur makmum berapa rakaat?